Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada malam ini perbincangan mengenai dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, seperti mana yang dirakamkan dalam Quran pada ayat yang ke-41 dan juga 42. Ayat ke-41 dan ke-42 membincangkan tentang bagaimana takwil, mentakbirkan mimpi. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakbirkan mimpi dua orang di dalam penjara yang bersama dengan dia, dan juga pesanan Nabi Yusuf kepada salah seorang daripada dua orang tersebut yang terselamat daripada dibunuh. Sebab dalam takbir mimpi tersebut, seorangnya akan dibunuh oleh raja, seorangnya tidak dibunuh. Maka Nabi Yusuf mengambil kesempatan dan juga peluang. Orang yang tidak terbunuh, yang terselamat, Nabi Yusuf tinggalkan pesanan ataupun dakwah kepadanya. Kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Yang bermaksud, ya sahibai sijni, wahai sahabatku yang di dalam penjara. Ya sahibai sijni, wahai dua orang sahabatku dalam penjara. Amma ahadukuma, salah seorang daripada kamu berdua, fayasqi rabbahu khamra, dia akan beri minum kepada tuan dia, kepada raja, minuman arak. Wa ammal akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi, dan salah seorang daripada seorang lagi dalam penjara akan disalib dan burung akan makan daripada kepala dia, di atas kepala dia. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, itulah ketetapan yang mana padanya tastaftiyan, kamu berdua minta untuk aku menjawab takbir mimpi tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ni kita ada bincang mengenai dengan mereka berdua minta kepada Nabi Yusuf takwilkan mimpi mereka, yang mana seorangnya dia kata dia perah anggur menjadi arak, rendam anggur, perah dan rendam sehingga menjadi arak. Kemudian yang seorang lagi kata, aku membawa roti di atas kepalaku, tiba-tiba burung makan. Maka Nabi Yusuf memberitahu seorang akan memberi minum, menjadi tukang minum raja, seorang lagi akan disalib dan burung akan makan di kepalanya, daripada kepalanya. Pada ayat yang ke-42, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma, Nabi Yusuf berkata kepada orang yang Nabi Yusuf yakin dia selamat di antara dua orang tersebut yang tidak dibunuh oleh raja, uzkurni 'inda rabbik, wahai sahabatku, kamu sebut nama aku di sisi raja nanti. Bila kamu keluar daripada penjara ini, kamu menjadi tukang minum, tukang pemberi minum
kepada raja, sebut nama aku Yusuf. Fa ansahu syaitanu zikra rabbih, maka bila dah keluar daripada penjara terlampau gembira, lupa nak bagi tahu kepada raja, iaitu mengenai dengan Yusuf alaihi salatu wassalam. Syaitan telah melupakannya. Falabitha fi sijni bid'a sinin, bila mana dia terlupa nak bagi tahu raja tentang Nabi Yusuf, maka tinggallah Nabi Yusuf dalam penjara beberapa tahun lagi. Kita lihat berdasarkan kisah ini, ya sahibai sijni, wahai dua orang sahabatku, amma ahadukuma, salah seorang daripada dua orang yang sepenjara dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tak tentukan yang mana satu. Dia adalah akan menjadi tukang pemberi minum kepada raja. Sebab apa disebutkan ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, akan beri kepada tuannya, raja dia. Rabbahu ni maksudnya Tuhan. Asal masuk Rabb ni makna Tuhan, rububiyah, perhambaan kita kepada Allah Ta'ala, rububiyah. Rabb ini makna Tuhan, tapi tak dimasukkan sini Tuhan, maksud di sini adalah tuan, iaitu raja. Yang seorang lagi adalah Al-Khubbas, tukang pembuat roti raja. Yang tukang pembuat roti raja ni dia akan dibunuh. Kemudian dinukilkan dalam kitab tafsir, menyatakan mereka berdua berkata, ma ra'ayna syai'an faqala qudiyal amr, kami tidak melihat sesuatu daripada perkara ini. Maka Nabi Yusuf berkata, qudiyal amr, maka ketetapan telah ditetapkan. Inilah takbir mimpi yang aku boleh berikan kepada kamu. Janganlah kamu berbalah kerana ketetapan telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi Yusuf menyembunyikan orang yang mana Nabi Yusuf yakin dia terselamat, yang seorang lagi dibunuh. Nabi Yusuf tak bagi tahu secara jelas siapa yang dibunuh, siapa yang akan terselamat. Dan di akhir orang yang terselamat ini, Nabi Yusuf gunakan dia untuk apa? Bagi tahu kepada raja tentang diri aku. Ini menunjukkan Nabi Yusuf juga al-akhdhu bil asbab al-zahiriyah, dia juga menggunakan asbab. Sebab kita nak keluar penjara bukan mudah. Jadi bagi tahu kepada raja tentang diri aku ni, Yusuf. Jadi berpegang kepada asbab, menggunakan asbab, sebab-sebab yang zahir, material di dunia ini, itu adalah perkara yang dibenarkan dari sudut syarak dan juga adatnya untuk terselamat. Malangnya syaitan telah melupakan dia. Dia tak bagi tahu kepada raja, bukan sengaja, tapi tak sengaja, terlupa. Bila sebut tentang falabisa fi sijni bid'a sinin, bila Nabi Yusuf sahabat dia terlupa nak bagi tahu kepada raja tentang Nabi Yusuf ini. Bila dia cerita baik Nabi Yusuf, bagaimana akhlak Nabi Yusuf, pasti raja akan keluarkan dia. Tapi dia terlupa nak sebut nama Yusuf ni. Falabisa fi sijni bid'a sinin, maka Nabi Yusuf telah tinggal dalam penjara mansiyan mazluman, dalam keadaan dilupakan oleh sahabat dia, dalam keadaan dizalimi. Dia tak buat salah tapi dipenjarakan. Bid'a sinin, bid'a adalah beberapa tahun. Ulama kata bid'an ini antara 3 sampai ke 9 tahun ekstra tambah penjara. Asalnya mungkin kalau dia sebut tentang Nabi Yusuf ni mungkin boleh keluar. Bila tak sebut, maka 3 ke 9 tahun Nabi Yusuf berada dalam penjara. Ada ulama kata 7 tahun. Wahab bin Munabbih dia kata makasa Ayyub fil balak sab'an. Nabi Ayyub diuji dengan balak penyakit kulit, dengan ujian penyakit kulit 7 tahun. Nabi Yusuf di penjara 7 tahun. Maka diseksa Bukhtanasar, menyeksa Bani Israel selama 7 tahun juga. Bukhtanasar satu raja yang zalim, yang samsing, yang telah menzalimi orang Bani Israel. 7 tahun. Semua 7. Imam Muqatil menyatakan Nabi Yusuf berada dalam penjara 5 tahun.
Ibnu Abbas menyatakan 12 tahun dalam penjara. Ulama berbeza pendapat. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuatnya adalah antara 3 ke 9 tahun, kerana bid'an dalam bahasa Arab angka di antara 3 ke 9. Daripada peristiwa ataupun kisah Nabi Yusuf ini boleh kita mengambil pengajaran al-isti'anah bin nas, minta tolong kepada manusia untuk menolak kezaliman, menolak kejahatan, satu perkara yang diharuskan dalam syariat. Sebab Nabi Yusuf tak bersalah, dia minta supaya sebut nama Yusuf kepada raja, dia tak bersalah. Bahkan orang tadi terlupa. Dan daripada sini ulama menyatakan al-isti'anah bin nas, minta tolong kepada manusia, dibenarkan dalam syariat. Cuma yang aulanya untuk orang-orang yang siddiqin, orang-orang seperti nabi-nabi, para anbiya, mereka ni tak sepatutnya berlindung minta perlindungan, melainkan minta tolong, tak sepatutnya melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka darjat mereka nabi-nabi ataupun orang yang dekat dengan Allah tak sama seperti orang awam, orang biasa. Pernah diriwayatkan bahawa Jibril alaihi salatu wassalam pernah datang kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf dalam penjara. Jibril memberi teguran kepada Nabi Yusuf ketika mana Nabi Yusuf meminta pertolongan kepada anak Adam, iaitu kepada rakan dia yang keluar, rakan sepenjara dia yang dikeluarkan daripada penjara, menjadi graduan penjara, banduan. Dia dah keluar, Nabi Yusuf kata sebut nama aku di sisi raja. Jadi nak minta bantuan daripada makhluk. Bukan salah, tapi bagi nabi-nabi martabat dia lain, tak boleh sama dengan kita. Maka Jibril kata, wahai Yusuf, man khalasaka minal qatl min aidi ikhwatik. Wahai Yusuf, siapa yang selamatkan kamu daripada kamu terbunuh di tangan adik-beradik kamu? Maka Nabi Yusuf kata, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala selamatkan aku. Kemudian Jibril tanya lagi, faman akhrajaka minal jubb. Siapa yang keluarkan kamu wahai Yusuf daripada perigi kering yang adik-beradik kamu campak ke dalam perigi tersebut? Maka Nabi Yusuf kata, Allah. Jibril tanya lagi, faman asamaka minal fahisyah. Siapa yang selamatkan kamu daripada terjebak dalam jenayah zina bersama dengan permaisuri raja Mesir pada ketika itu? Maka Nabi Yusuf kata, Allah. Qala faman sarafa anka kaidin nisa. Siapa yang memalingkan kamu wahai Yusuf? Jibril tanya, siapa yang memalingkan kamu wahai Yusuf daripada tipu daya wanita-wanita Mesir? Kerana wanita Mesir pujuk Nabi Yusuf, buatlah jahat ataupun berzinalah dengan permaisuri raja, sebab dia minta kepada kamu. Maka Nabi Yusuf tak nak, menjaga maruah dia, menjaga iffah, maruah diri. Maka pada ketika itu Nabi Yusuf berkata, Allah yang selamatkan aku daripada terjebak dalam jenayah zina. Kemudian Jibril tanya lagi, fakaifa tarakta rabbak falam tas'alhu. Bagaimana kamu nak tak minta tolong kepada Allah? Kamu tak minta tolong kepada Allah, kamu biarkan Allah. Wa wasaqta bi makhluq, tapi kamu bergantung kepada makhluk. Maka Nabi Yusuf berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kalimatun zallat minni. Satu kalimah yang aku tergelincir, dengan kalimah tersebut aku tersilap. As'aluka ya ilaha Ibrahim wa alihi wa syaikh Yaqub alaihi mussalatu wassalam an tarhamani. Aku minta kepada kamu wahai Tuhan, kepada Ibrahim dan juga Tuhan kepada keluarga Ibrahim, dan juga Tuhan kepada syaikh Yaqub, iaitu ayah dia alaihi mussalatu wassalam. Aku minta kepada kamu wahai Allah, antarhamani, supaya kamu kasihanilah aku. Maka Jibril berkata kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, fa inna uqubataka an talbasa fi sijni bid'a sinin. Maka kerana itulah hukuman kamu sekarang ini, kamu dipenjarakan antara 3 ke 9 tahun kerana kesalahan yang kamu buat ini. Ini bukan satu kesalahan bagi kita, tetapi bagi orang yang dekat dengan Allah, dia dianggap sebagai satu kesalahan. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin.
orang yang level biasa tak sama dengan level muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat takbir mimpi ini adalah bergantung kepada knowledge, ilmu dan juga kesolehan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang Nabi Yusuf dapat adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Man kadzaba fi ru'yah, siapa yang mendustakan pada mimpinya, maka pada ketika itu adakah wajib berpegang dengan hukumnya? Dia takbir mimpi tapi dusta, ulama kata tak wajib, tidak wajib. Wa innama kana zalika fi Yusuf li'annahu nabi. Nabi Yusuf ni dia tak takwil takbir mimpi kerana dia seorang nabi. Ta'birun nabi hukmun, Nabi memberi takwil mimpi itu satu hukum. Dan tepat Allah Ta'ala mewujudkan kebenaran yang ada pada perkhabaran Nabi Yusuf adalah sebagai satu kepastian, satu taukid penegasan, iaitu Yusuf ini benar-benar seorang Nabi. Maka jadi syaitan insanun naji minas sijin tazkiru maulahu al-milk biqissati Yusuf alaihi salatu wassalam li'alla yattali' minas sijin. Maka di antara tipu daya syaitan adalah melupakan orang yang terselamat daripada penjara, yang keluar daripada penjara, terselamat daripada pembunuhan, dibunuh. Syaitan lupakan dia supaya tak bagi tahu kepada raja tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi, tapi bukan mimpi dua orang sepenjara dengan dia. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi raja pula. Pada ayat ke-43, wa qala al-maliku, maka raja telah berkata, inni ara sab'a baqaratin siman, sesungguhnya aku melihat 7 ekor lembu yang gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijaf, 7 ekor lembu yang kurus telah memakan 7 ekor lembu gemuk. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai kehijauan, wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai lagi kekeringan. Ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar-pembesar aku, raja kata, aftuni fi ru'yai, berilah tahu jawapan kepadaku mengenai takbir mimpi ini. In kuntum liru'ya ta'burun, sekiranya kamu ini adalah orang yang mahir dalam takwil mimpi. Apa jawapan menteri-menteri ataupun orang-orang raja ini? Mereka kata qalu adghasu ahlam. Mereka menjawab itu adalah adghasu ahlam, mimpi yang bercampur-campur aduk, mimpi yang sekejap ni, sekejap B, sekejap C. Dia tak ada mimpi yang tak boleh ditakwilkan. Itu jawapan mudah mereka. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, kami bukanlah orang yang pandai dalam takwil mimpi. Pada ayat ke-45, wa qala alladhi naja minhuma, orang yang terselamat yang keluar daripada penjara tadi, yang terselamat daripada dibunuh, dia kata apa? Dia berkata waddakara ba'da ummatin, dia teringat selepas satu tempoh yang panjang, dia teringat, ana unabbiukum bita'wilih, aku nak beritahu kepada kamu semua mengenai takwil mimpi ni. Ada seorang yang pandai dalam penjara. Fa arsiluni, maka hantarlah aku berjumpa dengan orang tersebut, iaitu Yusuf alaihi salatu wassalam. Pada ayat yang ke-46, Yusuf ayyuhas siddiq, Yusuf wahai orang yang sangat benar dalam percakapan dia, aftina fi sab'i baqaratin siman, berilah fatwa kepada aku, berilah jawapan kepada aku mengenai dengan, berilah jawapan kepada kami
mengenai 7 ekor lembu yang gemuk telah dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan juga 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai yang kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Mudah-mudahan aku dapat pulang, aku pulang kepada manusia, kepada raja, kepada orang yang bersama dengan raja. La'allahum ya'lamun, pasti mereka akan mengetahui apakah takwil takbir mimpi tersebut. Ayat ke-47, Nabi Yusuf bagi tahu, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Maka Nabi Yusuf kata, kamu tanam, semai tumbuh-tumbuhan untuk makanan kamu 7 tahun. Fama hasadtum fadharuh, maka lepas setiap tahun maka kamu tuai dia. Fadharuh, maka kemudian kamu biarkan dia fi sumbulih, kamu biarkan di dalam tangkai, yang mana 7 tangkai kering, 7 tangkai hijau tadi, lepas kamu dah tuai semua, kamu biarkan dalam tangkai, jangan buka dia, biarkan. Illa qalilan mimma ta'kulun, yang sikit tu kamu buka lah tangkai tu untuk kamu makan. Ayat ke-48, thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang selepas 7 tahun yang sangat dahsyat tadi, kemudian akan datang selepas 7 tahun, 7 tahun subur, kemudian 7 tahun waktu yang sangat dahsyat, kemarau berpanjangan. Ya'kulna ma qaddamtum, maka pada ketika itu kamu akan makan apa yang kamu telah tuai, yang kamu simpan tadi. Illa qalilan mimma tuhsinun, melainkan sikit gitu kamu simpan, kamu makan, yang sikit kamu simpan untuk kamu tanam benih dia. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian akan datang satu masa selepas 7 tahun kemarau tadi, datang selepas itu adalah tahun yang akan turunnya hujan kepada manusia. Pada ketika itu tumbuh-tumbuhan akan hidup, wa fihi ya'sirun, dan kamu bolehlah untuk perah buah-buahan, buah-buah zaitun dan sebagainya. Apa kesinambungan ayat ini dengan ayat yang sebelum ini? Selepas mana Allah Ta'ala sebut tentang takwil mimpi Nabi Yusuf, takwil mimpi Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi 2 orang sahabat yang sepenjara dengan dia, maka ayat selepas dia menyebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan takwil Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf takwil mimpi raja pula, Raja Mesir, yang mana dia di kalangan raja-raja yang masyhur. Selepas mana Raja Mesir ni telah buat i'lan, bagi tahu kepada tukang nujum dia, kepada ulama-ulama dia, orang cerdik pandai, menteri orang kanan dia, wa ahlar ru'yi ajazahum an ta'wilha, mereka semua tak mampu untuk mentakwil mimpi raja ini. Mereka hanya mampu kata adghathu ahlam, itu mimpi-mimpi campur, mimpi yang bercampur-campur, dia tak ada bawa makna apa-apa. Maka inilah satu sebab Nabi Yusuf dapat connect, berhubung balik dengan Raja Mesir tersebut. Okey, kita lihat mimpi Raja Mesir ini adalah sebab keluarnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam daripada penjara, sebagai satu kemuliaan kepada Nabi Yusuf. Sebab Allah Ta'ala nak keluarkan Nabi Yusuf, berikan asbab. Macam kita lah, bila ada seseorang yang mati, ada asbab. Sebab apa dia mati? Sebab sakit. Hidup tak pernah sakit pun. Sebab apa mati? Stroke. Hidup tak pernah kena stroke. Sebab apa mati? Sebab kecil manis. Sedangkan tak pernah kecil manis sebelum ni. Itu nak bagi tahu asbab sebelum dia mati, tiba-tiba dia sakit, supaya mati dia sebab benda tu.
Kalau tak ada sebab tiba-tiba mati, pelik pula. Kalau tak ada sebab manusia mati, orang akan marah kepada malaikat Israel yang mencabut nyawa. Bila ada sebab kematian, orang tak marah kepada malaikat Israel. Kepada apa? Malaikat yang mencabut nyawa lah, Israel. Wal qissatu annal malak, kisah dia, Raja Mesir ini, Al-Malik, Raja Mesir ini, mimpi ni cukup mengerikan dia, menggerunkan dia. Dia cukup pelik tau dengan mimpi dia ni. Itu yang dia tanya tu, macam apa, siapa yang tahu tafsir mimpi dia? Sebab mimpi dia sangat pelik. Lembu kecil makan lembu gemuk, lembu kurus makan lembu yang besar. Jadi dia kumpulkan semua cerdik pandai dan sebagainya. Dia tanya kepada mereka, mereka semua tak tahu. Kemudian dia faqala lil mala'i min qaumihi wa humul kana. Okey, dia panggil sekali lagi kaum dia, tanya ulama-ulama yang ada pada zaman tersebut, semua tak boleh nak mentakwil mimpi tersebut. Hanya mereka mampu menyatakan itu adalah satu mimpi yang bercampur-campur ataupun khayalan ketika sebelum tidur. Khayal, mungkin sebelum tidur ada khayal apa-apa, dia terbawa sampai ke tidur dan tak ada makna, ataupun sebab terlampau kenyang makan malam tu, sampai nak sistem penghadaman dalam badan, dalam perut dia tu agak sukar dan mungkin sedikit susah untuk bernafas, maka mimpilah bukan-bukan. Itu saja yang mereka mampu untuk menyatakan, menyatakan jawapan terhadap permintaan raja tadi mengenai takwil mimpi. Maka faqala lil malik wal mala'il ladzina jama'ahum hawlahu, seorang banduan yang keluar daripada penjara, yang dia bagi tahu sebenarnya di dalam penjara ini ada seorang yang pandai untuk mentakwilkan mimpi. Ana ukhbirukum bi ta'wili hadzal manam, dan aku akan jumpa Nabi, seorang insan, manusia dalam penjara tersebut, Yusuf alaihissalatu wassalam. Aku akan ceritakan kepada dia, dia akan takwil mimpi, aku akan beritahu kepada kamu. Fab'asuni, hantar aku kepada dia. Maka pada ketika itu, bila mana wa kana tazakkuruhu ba'da muddah min az-zaman ba'da nisyan, faqala lil malik wal mala'il ladzina jama'ahum hawlahu ana ukhbirukum bi ta'wil hadzal manam fab'asuni. Mereka pun hantarlah seorang ni jumpa dengan Nabi Yusuf, hantar jumpa dengan Nabi Yusuf, so Nabi Yusuf cerita apa benda mengenai takwil mimpi ni. Mereka pun hantar lelaki ni tanya kepada Nabi Yusuf. Mudah-mudahan di sana ada pencerahan, jalan keluar ataupun sebab mimpi tersebut. Fazakara lahu Yusuf, maka Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menyatakan takbir mimpi itu tanpa sebarang cacian, tanpa sebarang perasaan marah terhadap lelaki yang dia pesan dulu, bila kamu keluar sebut kepada raja, sebut nama aku. Tapi masalahnya dia tak sebut, dia lupa. Kemudian bila ada keperluan, ada hajat macam ni, raja mimpi tak tahu nak jumpa siapa, baru jumpa aku. Tapi Nabi Yusuf tak marah. Dia tak ada ungkit apa-apa pun. Dia terus takwil mimpi. Dia tak ada kata dulu kamu ni bila keluar penjara tak ingat langsung aku. Tak pernah sebut langsung nama aku kepada raja. Tak ada, Nabi Yusuf tak sebut. Wa min ghairi ishtiratin lil khuruj qabla zalik, dan tanpa mensyaratkan nak takwil mimpi boleh tapi kena keluarkan aku dari penjara. Nabi Yusuf tak macam tu. Sebab satu ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada dia, terus takwil tanpa sebarang syarat, tanpa sebarang celaan terhadap kawan dia telah lupakan dia. Nabi Yusuf menerangkan kepada mereka
Situasi tersebut ada 14 tahun yang akan datang kepada kamu. 7 tahun subur, 7 tahun kemarau. Aku nak jelaskan kepada kamu bagaimana strategi 7 tahun yang subur tersebut, apakah yang perlu dibuat, 7 tahun yang kemarau apa yang perlu buat. Dan 7 tahun subur berturut-turut, 7 tahun kemarau juga berturut-turut. Nabi Yusuf mentafsirkan lembu 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. 7 ekor lembu tersebut ditafsirkan dengan tahun. 7 ekor lembu, 7 ekor itu adalah 7 tahun. 7 ekor lembu makna 7 tahun. Li'annaha tusirul ard allati takunu sababan lisamarat. Kerana lembu ni dia yang membajak tanah. Zaman dululah gunakan lembu untuk bajak tanah. Dia menjadi sebab untuk adanya tumbuh-tumbuhan, adanya tanam-tanaman, adanya buah-buahan. Di sana bila dibajak tanah dengan elok, dengan baik, maka akan adalah tanaman yang hijau dan juga adalah tangkai-tangkai daripada pohon-pohon tersebut. Kemudian Nabi Yusuf mengajarkan kepada mereka apa yang sepatutnya mereka buat pada tahun subur tersebut. Apa dia? Mahma janaitum fi hadhihi sab'i sinin. Kamu petiklah tumbuh-tumbuhan ataupun hasil tuaian 7 tahun yang subur tadi. Hasil dia kamu petik, kamu simpan, dan kamu simpan dia di dalam tangkai, jangan kamu buka supaya tahan lama. Li'alla ya'kuluhu sus, supaya tak makan ulat. Kalau kamu buka daripada kamu tuai dan kamu buka, maka ulat akan datang makan. Jangan kamu buka daripada tempat dia. Illal miqdar, melainkan kadar yang sedikit untuk kamu makan sahaja. Fadrusuh, kamu belajarlah kamu ketahuilah perkara ini, dan kamu berjimat cermat. Wala tusrifu fi, jangan kamu lebih-lebih makan. Berjimat cermat, litantafi'u bil baqi, kerana akan diambil manfaat makanan yang kamu simpan, stok makanan tumbuh-tumbuhan dan tanaman tersebut akan datang 7 tahun yang selepas itu yang sangat memerikkan. Sebab itu simpan stok makanan. Wa hunnal baqarat al-ijaf, dan 7 lembu yang kurus yang memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Lianna sinil jadab yu'kal, kerana tahun-tahun kemarau akan dimakan pada tahun kemarau. Tahun kemarau ni manusia akan makan, sebab tak adalah makanan, stok makanan mereka akan habiskan apa yang mereka kumpulkan pada tahun-tahun yang subur. Tahun yang subur mereka tak makan. Sebab itu 7 ekor lembu yang kurus, iaitu 7 tahun dalam musim kemarau, kamu akan makan. 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Lembu gemuk waktu subur, 7 tahun subur yang kamu simpan stok makanan. Dan pada tahun kemarau tak akan tumbuh satu tumbuhan pun pada ketika itu. Wama bazaruh, apa yang mereka semai, la yurja' minhu syai'un, tidak akan dapat pada ketika itu. Sebab musim kemarau 7 tahun berturut-turut. Sebab itu dalam Quran menyatakan ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Mereka makan apa yang kamu tuai, apa yang kamu datangkan untuk mereka. Illa qalilan, melainkan sedikit saja. Apa dia ni? Ini bila mana musim kemarau kamu makan, kemudian yang tinggalkan sikit untuk kamu tanam balik. Musim subur banyak akan simpan stok, sikit akan makan. Kesimpulan dia, Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam telah mentakwilkan mimpi
telah mentakwilkan al-baqarat as-siman, lembu-lembu yang gemuk, tangkai-tangkai yang hijau, iaitu ditakwilkan dengan tahun-tahun yang subur. Lembu yang kurus dan juga tangkai yang kering ditakwilkan dengan tahun-tahun kemarau. Kemudian Nabi Yusuf beri berita gembira kepada mereka, datang selepas 7 tahun kemarau itu pula. 7 tahun asal mula-mula 7 tahun subur berturut-turut, kemudian 7 tahun kemarau berturut-turut. Kemudian Nabi Yusuf kata, amun yughasu fihi nas, akan datang kepada mereka hujan. Pada ketika itu negara akan subur, manusia akan perah apa yang mereka ada. Sama ada buah zaitun mereka perah, kalau ada anggur mereka perah anggur untuk jadikan minuman, dan kalau ada tamar pun mereka perah untuk jadikan minuman jus. Wa hadzal ikhbar bi maghibatil mustaqbal min wahyillah wa ilhamih. Perkhabaran ini perkara ghaib, perkhabaran ghaib, seperti mana yang dikhabarkan oleh Nabi Yusuf AS, benda yang akan datang. Inilah menunjukkan wahyu dan juga ilham Allah Ta'ala kepada Nabi Yusuf AS, bukan semata-mata mentakbirkan mimpi yang sebenarnya dia adalah bisyarah, satu berita gembira fil amil khamis, pada tahun yang ke-15, khamis ashar, pada tahun yang ke-15 selepas ditakwilkan mimpi dengan datangnya tahun yang diberkati, tahun subur, 7 tahun, banyak kebaikan, dan kemudian akan disusuli dengan 7 tahun kemarau. Itulah, dan 1 tahun lagi adalah tahun berita gembira, iaitu hujan akan turun. Semuanya adalah 15 tahun. Ini semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis ada disebutkan apa dia, iaitu ar-ru'ya ala rijli ta'ir. Mimpi ini tergantung di kaki burung. Fa idza ubirat waqa'at, bila ditakbirkan mimpi tersebut maka berlaku. Hadis ini seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz dan juga maknanya, tapi tidak sabit kesahihan hadis ini. Maksudnya, walaupun di sana ada ulama menyatakan hadis ini sahih, iaitu mimpi ini di atas, berada di kaki burung. Mana kita tak tahu, mimpi ni macam khayalan, pergi ke sana pergi ke sini, tak tahu apa benda maksud dia. Tapi bila diminta orang lain untuk takbirkan mimpi, orang tadi takbir, walaupun salah dia akan berlaku tau kadang-kadang. Jadi sebab itu mimpi buruk jangan cerita dengan orang, diam saja. Okey. Dan seterusnya nak bagi tahu seseorang yang terlupa dalam membuat kebaikan, bila teringat terus buat. Seperti mana berlaku kepada orang yang banduan tadi, dah keluar dah daripada penjara, tapi tak ingat nama Nabi Yusuf nak sebut depan raja. Kemudian bila teringat terus dia bagi tahu. Dia bantu Nabi Yusuf AS. Maka perginya tukang pemberi minum raja ini kepada Nabi Yusuf AS dalam penjara adalah sebab apa tu? Untuk diketahui bagaimana darjat level Nabi Yusuf ini bukan level biasa, dari segi knowledge yang ada dalam diri dia, dari segi level ataupun darjat kelebihan yang dia ada. Seperti mana takwil mimpi ini adalah sebab menyelamatkan penduduk Mesir daripada kebuluran, kelaparan selama 7 tahun tu. Seperti itulah sebenarnya Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, juga Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka ini adalah
pembawa rahmat kepada manusia keseluruhannya. Bila Nabi datang, Rasul datang, apa tugas mereka? Adalah membetulkan akidah, memperbaiki akhlak, dan juga mensahihkan as-suluk, cara pembawakan yang sebenar, cara yang betul. Au fil hayatil ma'isyiyah wal iqtisadiyah, dan kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan berekonomi. Kemudian ustufida min fi'li Yusuf, diambil faedah daripada perbuatan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, iaitu salamatul khittah, bagaimana strategi yang diambil oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, wa najahi siyasatit takhtit, dan bagaimana step by step cara susunan Nabi Yusuf bila mana ditakwil mimpi tersebut. Maka strategi perlu dirancang, dilaksanakan sesegera yang mungkin. Sekaligus mengajar kepada manusia cara untuk menjaga buah-buahan ataupun biji-bijiran daripada dimakan ulat. Maknanya kalau nak tahan lama, jangan buka daripada kulit dia. Bila buka kulit, tak tahan lama. Itu satu irsyadun zira'iyun. Seolah-olah Nabi ini seorang yang pandai pula dalam jurusan pertanian, padahal dia Nabi. Imam Al-Qurtubi menyatakan ayat qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Ayat ini Imam Qurtubi kata aslun fil qaul bil masalih syar'iyyah. Asalnya adalah untuk kemaslahatan syarak. Yang mana kemaslahatan syarak ni dia adalah menjaga agama. Pertama menjaga agama, menjaga jiwa, dan juga hifzul uqul, menjaga akal, hifzul ansab, menjaga nasab, dan yang kelimanya hifzul amwal, menjaga harta. Itulah dipanggil al-maslahah asy-syar'iyyah. Setiap yang terkandung yang menghasilkan sesuatu daripada perkara-perkara ini, menjaga agama dia, menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan dan juga harta, kelima-lima ini adalah dipanggil sebagai maslahah. Wa kullu ma yafut syai'an minha fa huwa mafsadah. Setiap apa yang terlepas, yang tak meraihkan hifzul adyan, tidak menjaga perkara sesuatu keputusan yang tidak menjaga agama, tidak menjaga jiwa, tidak meraihkan keturunan, menjaga keturunan, itu semua adalah mafsadah, kerosakan. Menolak kerosakan, menolak mafsadah adalah maslahah. Maka tidak ada khilaf. Maksud syariat ini hanyalah irsyadun nas, menunjukkan kepada manusia ila masalihihim ad-dunyawiyah, kemaslahatan duniawi mereka, untuk mereka dapat apa tu, mengenal Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mereka memperolehi kebahagiaan selamanya di akhirat nanti. Dan juga maksud daripada syariat ini adalah untuk apa tu, meraihkan satu kelebihan kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, dan juga rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, min ghairi wujubin alaihi wal istihqaq, tanpa wajib pun perkara ini ke atas Allah. Allah Ta'ala tak wajib apa-apa, tapi Allah Ta'ala berikan kurniaan, kelebihan ini. Sebab itu dalam contohnya ketika mana Nabi Yusuf pesan 7 tahun subur, 7 tangkai yang hijau, maka tuai dia tapi jangan buka daripada sarung dia, daripada kulit dia, supaya tahan lama. Itu semua adalah cara maslahat untuk menjaga manusia, dan untuk menjaga manusia dapat makan, dan juga menjaga dari sudut pertanian. Ikhbaru Yusuf alaihi salatu wassalam an amil inqadh wal khasib
ba'da 14 sanatan wahyan min Allah wa ilhaman lahu wa tilka mu'jizatun tadullu ala sidqi nubuwatih. Nabi Yusuf beritahu pada tahun yang selamat, pada tahun yang terselamat, tahun yang subur, selepas 14 tahun ada satu tahun yang akan turunkan hujan. Itu juga wahyu daripada Allah dan menunjukkan ini mukjizat kebenaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam ayat illa qalilan mimma tuhsinun, ada benda yang boleh kamu simpan bila musim kemarau. Bila musim kemarau kamu makan, tapi sikit kena kamu simpan juga untuk benih, untuk makanan asas. Jangan habiskan semua. Macam kita duit dalam bank lah, takkanlah kalau duit kita ada 10,000 nak habiskan, jangan habiskan. Tinggallah 5,000, 6,000, takut ada keperluan sakit apa-apa dan sebagainya, ada emergency. Begitulah nak ajarkan kepada kita. Imam Al-Qurtubi menyatakan ayat ini sebenarnya asalnya fi sihhati ru'yal kafir, pada kesahihan mimpi orang kafir, wa annaha takharraja ala hasbi ma ra'a la siyama idza ta'allaqat bi mu'min fa kaifa idza kanat ayah li nabiyyin wa mu'jizatin li rasulin wa tasdiqan li mustafa li tabligh wa hujjatan lil wasitati baina Allah jalla jalaluhu wa baina ibadihi. Ini semua satu mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang terakhir, bukanlah perkhabaran Nabi Yusuf bagi tahu tadi mengenai satu tahun yang akan turunnya hujan, bukanlah isyarat pada mimpi raja. Lam yakun li ikhbari Yusuf alaihi salatu wasallam an amil ghaus isyaratan fi ru'yal malik walakinahu min ilmil ghaib. Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam yang mentakwilkan, takbirkan mimpi raja 7 tahun subur, 7 tahun kemarau, itu saja. Yang 1 tahun turun hujan lepas tu, itu bukan takbir mimpi, tapi itulah satu ilmul ghaib, satu mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Yusuf. Tak ada kena-mengena dengan mimpi tadi. Datang berita gembira lepas tu, lepas 7 tahun musim kemarau, turunnya hujan. Wa fihi tatmin li ahli Mesir, dan padanya juga Nabi Yusuf bagi tahu lepas 7 tahun kemarau akan turunnya hujan, nak menyejukkan hati penduduk Mesir, memberi ketenangan, ketenteraman kepada penduduk Mesir, tentang bisyuyu'ir raqa al-iqtisadi, iaitu dengan akan ekonomi kita akan bangkit semula lepas ni. Kehidupan kita akan stabil kembali, wastiqrari ahwalin nas, dan keadaan manusia kembali normal, seperti biasa. Ada anggur boleh perah anggur, zaitun boleh perah dan sebagainya. Ini semua adalah dalil rahmatal insan wal hayawan. Ini semua adalah sebagai satu petunjuk, satu rahmat Allah Taala berikan kepada manusia dan juga haiwan. Dan ini kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia terutamanya. Insya-Allah pada ayat ke-50 sampai ke-52 mengenai dengan raja minta untuk melihat Yusuf. Raja minta Nabi Yusuf, nak minta untuk Nabi Yusuf datang kepada dia, keluarkan Nabi Yusuf daripada penjara, hadap dia. Tapi Nabi Yusuf tak nak. Nabi Yusuf jual mahal, tak nak. Sehinggalah sabitnya pembebasan Nabi Yusuf, iaitu aku nak keluar boleh, kena buat announcement, aku tidak bersalah, semua orang tahu aku dipenjarakan bukan kerana bersalah, tetapi kerana dizalimi, dikhianati, baru aku akan keluar penjara. Kalau tidak diberi announce seperti ini, aku tidak akan keluar daripada penjara. Ini ketegasan Nabi Yusuf. InsyaAllah kita akan bincangkan pada minggu yang akan datang. InsyaAllah hari Rabu depan kita bertemu kembali. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.